أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. Alhamdulillah, tuan-tuan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hadir ke dalam rumahnya bagi menunaikan tanggungjawab kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik cara. Alhamdulillah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan kekuatan dan petunjuk untuk kita sentiasa berada di dalam rumah Allah dan berada dalam kalangan orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan alhamdulillah, pada malam ini kita akan meneruskan perbahasan kita dalam membincangkan kitab Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan masuk hadis yang baharu, iaitu hadis yang ke-8 daripada 44 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, yang mana insya-Allah malam ini kita masih lagi meneruskan perbahasan yang disusun ataupun yang ditulis oleh Dr. Mustafa Abdul Rahman. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat kepada kita, insya-Allah. Al-Hadithus Samin, hadis yang ke-8. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Terjemahannya daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan bersabda, Aku diperintahkan supaya memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, iaitu bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan anna Muhammadar Rasulullah, dan bahawasanya Muhammad itu Rasulullah, dan mereka mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Maka apabila mereka berbuat yang demikian itu, terpeliharalah mereka daripada aku, darah mereka dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka adalah di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjemahannya sekali lagi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka mengucap la ilaha illallah dan anna Muhammadar Rasulullah, bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah, dan mereka mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Maka apabila mereka berbuat yang demikian itu, terpeliharalah mereka daripada aku, darah mereka dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka di atas Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apakah syarahan dan nilaian hadis ini? Menurut Dr. Mustafa Abdul Rahman, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar dan mempunyai nilai yang cukup dan nilai hukum yang amat penting dalam hubungannya dengan peperangan terhadap orang-orang yang memusuhi Islam, iaitu sejauh mana peperangan itu dilakukan dan bilakah pula masa diberhentikan. Jadi hadis ini menurut Dr. Mustafa Abdul Rahman ada kaitan yang rapat tentang bagaimana Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi musuh-musuh Islam, orang yang menzahirkan permusuhannya dengan Islam. Maka menurut hadis ini, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya Nabi memusuhi ataupun memerangi mereka, sehingga kan kepada mereka bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 2 kalimah syahadah itu, serta mendirikan solat dan menunaikan zakat. Keterangan lagi, perkara peperangan terhadap manusia, perintah memerangi manusia. Hadis tersebut menerangkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda bahawa aku diperintahkan supaya memerangi manusia, dan manusia yang diperangi itu bukanlah sekalian manusia, tetapi adalah penyembah berhala yang sudah nyata permusuhan mereka. Jadi mereka yang diperintahkan untuk diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah mereka yang menzahirkan permusuhan kepada Allah dan juga kepada Rasulnya serta agamanya, bukan semata-mata manusia yang tidak beriman, tapi yang menzahirkan permusuhan. Kerana orang kafir ini dia terbahagi kepada 2 kan, satu kafir zimmi dan satu kafir harbi. Kafir zimmi ialah kafir yang tidak menyatakan ataupun menunjukkan permusuhan dengan agama, bermusuhan dengan agama Islam itu sendiri, itu dinamakan sebagai kafir zimmi, yang mahu untuk menjalinkan persahabatan, menjalinkan persefahaman, menjalinkan perdamaian dengan orang Islam, maka itu dinamakan sebagai kafir zimmi, iaitu kafir yang tidak menunjukkan permusuhan dengan agama Islam. Tetapi yang dimasukkan di sini ialah kafir harbi, iaitu kafir yang terang-terang menjelaskan ataupun menunjukkan permusuhan dengan agama Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan penindasan, yang melakukan penganiayaan, yang menzahirkan permusuhan, maka kafir tersebutlah adalah tergolong dalam kafir harbi, dan kafir itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam satu hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Maaf, bukan kata Nabi tetapi firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada paksaan di dalam agama untuk menuntut untuk memeluk agama Islam, tetapi sebaik sahaja kita telah memeluk agama Islam, maka tanggungjawab kita adalah untuk memenuhi segala tuntutan yang terdapat di dalam agama Islam ini. Tetapi untuk memaksa mereka menganut agama Islam, maka tidak ada paksaan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimasukkan di sini adalah kafir yang menunjukkan permusuhan yang nyata, melakukan penindasan, penganiayaan dan sebagainya. Bukanlah maksud perintah ini untuk memerangi orang-orang kafir. Juga mereka tidak mahu bersyahadah, jika mereka tidak mahu bersyahadah, bersolat dan berzakat. Kerana memerangi mereka, kerana hal tersebut berlawanan dengan kesucian dan ketinggian roh pengajaran Islam yang murni. Itu yang dimaksudkan tadilah. Maksudnya bukan saja-saja boleh memerangi orang yang kafir ini, tetapi hanya mereka yang menunjukkan permusuhan yang nyata kepada agama. Kerana ketinggian agama kita itu sendiri sudah
menegah kita daripada sengaja melakukan penindasan dan peperangan terhadap orang-orang yang kafir. Jadi Rasulullah SAW memerangi penyembah-penyembah berhala yang memusuhi secara terbuka kepada Islam, dan peperangan itu hendaklah diteruskan terhadap mereka hingga mereka sanggup melaksanakan 3 daripada rukun Islam berkenaan. Jadi perintah ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap rasulnya, terhadap khalifah-khalifah Islam itu sendiri, terhadap pimpinan-pimpinan negara Islam itu sendiri, supaya memusuhi secara ataupun supaya melakukan peperangan ataupun permusuhan terhadap orang-orang yang memusuhi secara terbuka kepada Islam itu sendiri. Bukan hanya sekadar suka-suka, tetapi kepada mereka yang menyatakan permusuhan, menunjukkan penentangan yang terbuka kepada agama, maka mereka itulah yang diperintahkan untuk diperangi. Bukan sahaja peperangan secara fizikal, peperangan secara nyata terbuka, tetapi juga dalam bentuk peperangan-peperangan ataupun strategi-strategi yang boleh melemahkan orang-orang kafir berkenaan. Sehinggalah mereka melaksanakan 3 daripada rukun Islam, iaitu yang disebutkan oleh Nabi tadi. Pertama, mereka mengucapkan kedua kalimah syahadah, dan yang kedua mereka mendirikan solat, dan yang ketiga sehingga mereka mengeluarkan zakat. Mungkin berdasarkan pada hadis inilah Sayyidina Abu Bakar juga telah memutuskan untuk memerangi orang-orang yang telah murtad, yang tidak mahu mengeluarkan zakat, sebaik sahaja kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka telah melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana zakat itu adalah rukun, salah satu daripada rukun agama kita. Maka seandainya mereka tidak diperangi, maka dibimbangi, mungkin dalam pandangan Sayyidina Abu Bakar, bahawa perkara tersebut akan menyebabkan negara Islam semakin lemah di mata orang-orang ataupun di mata musuh-musuh Islam. Di sini mungkin ada orang yang berkata bahawa rukun Islam adalah 5 perkara, yang mana 3 daripadanya telah disebut dalam hadis tersebut, sedang 2 lagi tidak disebut. Mungkin ada yang mempersoalkan, kenapa Nabi hanya menyebut 3 daripada 5? Kenapa Nabi hanya menyebut 3 daripada 5, tidak disebut kelima-limanya? Jadi sebagai jawapannya diterangkan bahawa orang yang tidak berpuasa tidak dibunuh, tetapi dipenjarakan serta ditahan makan minumnya. Kerana dalam agama kita, orang yang tidak berpuasa itu hukumannya bukan dibunuh sampai ke tahap dibunuh, tapi hanya dipenjarakan, digunakan hukuman ta'zir. Tidak ada hukuman khusus yang dinyatakan di dalam Al-Quran ataupun hadis tentang orang yang enggan berpuasa ini. Jadi sebab itu hukuman terhadap orang yang tidak berpuasa hanyalah sebagai ta'zir, dipenjarakan. Kalau kita sekarang ni diusung dalam ben mayat, kan? Kalau dulu mungkin diarak sekeliling kampung dan sebagainya, menjunjung dulang makanan yang dimakan dan sebagainya, itu hukumannya. Jadi tidak ada hukuman khusus yang dinyatakan dah secara jelas di dalam agama kita tentang orang yang tidak berpuasa. Manakala haji pula adalah satu ibadah yang dapat ditangguhkan. Dan yang kedua, kerana ibadah haji itu hanya difardukan kepada orang yang berkuasa, orang yang mempunyai kemampuan, dan kemampuan itu terbahagi kepada 5. Kemampuan tubuh badan, kemampuan keamanan, kemampuan belanja, kemampuan keamanan,
dan juga kemampuan masa dan sebagainya. Ada 5 sebab ataupun 5 takrifan tentang kemampuan terhadap melakukan ataupun perintah melakukan haji. Sebab itulah Dr. Mustafa Abdul Rahman menjelaskan ia tidak disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis berkenaan. Kerana ini mereka tidak boleh dibunuh atau dikeperangi. Tidak boleh dibunuh atau diperangi. Ini orang yang tidak mahu ataupun belum lagi menunaikan haji, dan juga orang yang tidak berpuasa tadi. Dan Rasulullah menyebutkan 3 rukun itu sahaja, kerana orang yang meninggalkannya boleh dibunuh ataupun boleh dikenakan hukuman bunuh. Dan pula Rasulullah tidak menyebut perkara berpuasa dan haji kepada Muaz sewaktu diutuskan beliau ke negeri Yaman. Hanya yang disebutkan secara khusus ialah 3 rukun berkenaan. Jadi menurut Dr. Mustafa Abdul Rahman, Nabi juga tidak menyebutkan 2 rukun berkenaan ketika mana Nabi mengutuskan Sayyidina Muaz untuk ke negeri Yaman untuk berdakwah dan mengajarkan orang-orang Yaman tentang agama Islam itu sendiri. Yang kedua, darah dan harta mereka terpelihara melainkan dengan hak Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan kata-kata Nabi SAW yang berkenaan? Kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya yang menerangkan bahawa apabila mereka perbuat akan yang demikian itu menurut sebagaimana yang diperintahkannya, maka terpeliharalah darah dan harta mereka dari tindakan selanjutnya, iaitu memerangi mereka dan menguasai harta mereka. Dengan demikian mereka telah mendapat keselamatan dan keamanan. Itulah yang dimaksudkan فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. Sebaik sahaja kita mengucapkan 2 kalimah syahadah, dan juga kita menunaikan solat dan juga zakat, maka keselamatan seseorang yang memperbuat 3 perkara berkenaan itu sudah dijamin oleh agama. Keselamatan harta, keselamatan nyawa. Mereka sudah menjadi sebahagian daripada tanggungjawab kerajaan Islam untuk memelihara keselamatan dan juga harta mereka. Dengan syarat mereka telah bersyahadah, mereka telah menunaikan solat dan juga telah menunaikan zakat. Kerana orang yang melakukan demikian, maka mereka telah melakukan ataupun telah memenuhi syarat-syarat asas, syarat-syarat asas kepada rukun Islam itu sendiri. Rukun kita kan, rukun Islam kan ada 5 kan. Tambah lagi dengan berpuasa dan juga menunaikan haji. Tapi sebaik sahaja kita telah melakukan, seseorang telah memenuhi 3 syarat itu atau 3 rukun yang awal itu, maka dia sudah menjadi sebahagian daripada umat Islam yang sepatutnya dijaga keselamatan mereka dan harta benda mereka serta nyawa mereka. Seterusnya diperlakukan terhadap diri dan harta benda mereka sebagaimana diperlakukan terhadap orang-orang Islam lainnya tanpa sebarang perbezaan. Kerana berpuasa itu sendiri ada syarat-syarat tambahan. Tidak semua ataupun tidak semestinya semua orang Islam wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Ada sedikit pengecualian, kan? Orang yang musafir diberikan kelonggaran untuk berbuka. Begitu juga orang yang sakit berpanjangan yang tidak memungkinkan dia untuk berpuasa. Begitu juga orang yang bekerja berat sepanjang tahun, juga ada pengecualian daripada melaksanakan puasa. Itu kena perbahasan tambahan lah. Apa yang dimaksudkan dengan kerja berat? Menghadap komputer ustaz kerja berat juga, cengkang mata. Itu kena bahas lah.
Kena bahaslah betul ke? Kan? Tapi yang dimaksudkan di sini adalah kerja berat yang berbentuk fizikal. Kan? Itu baru ulama menjelaskan itu baru boleh dibenarkan untuk tidak berpuasa. Jadi kena ganti dan sebagainya, kena bayar diat dan sebagainya. Begitu juga dengan orang dengan rukun Islam yang kelima, mengerjakan haji. Yang tidak mampu maka tidak diwajibkan. Kan? Tidak ada belanja, tidak sihat, sedang berperang dan sebagainya. Kan? Tidak ada jaminan keselamatan. Kan? Jadi itu semua boleh menjadikan seseorang itu tergugur daripada kewajipan menunaikan haji. Tak dapat cuti, mana masuk tak? Tanya Ustaz Azhar. Bos tak bagi cuti. Tahun tu saja kita dapat panggilan haji, bos tak bagi cuti. Tak boleh, kita ada projek 5 bilion. Kau tak ada cuti. Ustaz Azhar, macam mana? Soalan untuk dijawab pada bulan depan. Contoh kan, itu boleh bincang lagi lah kot. Adakah itu termasuk? Wallahu alam. Kena tanya ustaz yang mahir fiqh lah. Saya tak mahir fiqh kan. Kemudian jika mereka perbuat sesuatu perbuatan yang melanggar hak Islam, iaitu perbuatan yang larangannya secara keras, maka berlakulah terhadap mereka hukum yang sepadan dengan perbuatan itu. Seandainya mereka melanggar 3 rukun yang pertama itu tadi, seorang yang mengaku bahawa dia seorang yang Muslim, tetapi dia melanggar salah satu daripada 3 rukun yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis berkenaan, sama ada yang melibatkan syahadah, atau yang melibatkan penunaian solat dan pengeluaran zakat, maka berlakulah terhadap mereka hukum yang sepadan dengan perbuatan berkenaan. Kalau pada zaman Abu Bakar, orang yang tidak menunaikan zakat, maka Sayyidina Abu Bakar telah memerintahkan untuk diperangi. Maksudnya hukum bunuh, kan? Dan zakat tu bukan zakat fitrah sahaja, kan? Zakat harta, zakat pendapatan, kan? Zakat perniagaan, zakat pertanian, kan? Berapa ramai orang Bandar Puteri yang ada kelapa sawit lebih 10 ekar. Hairul ada lebih 20 ekar. Contoh. Kan? Kena tanyalah dengan lembaga zakat, apa tu kelapa sawit wajib zakat ke tidak. Jangan diam-diam aja. Kan orang tanya, entah, tak tahu, tak ada orang bagi tahu kat saya. Ataupun ada travel agent, saudara sidik dah tak ada dah tangki minyak tu, kan. So dia terlepas dah tangki minyak, tapi ada benda lain. Kena tanyalah lembaga zakat, kan, wajib zakat ke tidak, berapa kadarnya dan sebagainya. Lembaga zakat dah mengatakan bahawa pendapatan bergaji itu wajib dizakat kalau cukup nisab. So siapa yang tak buat potongan gaji ataupun tak bayar setahun sekali tu, kita sula. Boleh kot? Boleh kita sula. Itu tanggungjawab kerajaan lah, bukan tanggungjawab kita. Kan jadi isu lah, kan, pengurusi surau An-Nur menyula orang tak bayar zakat. Tak pasal. Tapi menurut hadis ini mereka boleh dikenakan tindakan, kerana harta mereka dan juga nyawa mereka itu tidak lagi terpelihara di bawah agama. Berat sebenarnya. Pendakuan ataupun kenyataan daripada lembaga zakat Selangor, di Selangor ni tak sampai 25% yang bayar zakat pendapatan. Tahun bila tu? 5 tahun lepas, kan?
So yang balance tu mana? Tahun lepas Selangor mencatatkan berapa bilion lebihan daripada pendapatan dan juga perbelanjaan, berapa reserve, berapa bilion. Waktu ramai orang yang bukan Islam, Ustaz. Okeylah, ramai yang bukan Islam. Tapi banding dengan apa, orang nisbah orang Islam dengan orang bukan Islam, saya rasa lebih 50% orang Islam rasanya. Kan? Yang ada rumah lebih 300,000 je dah berapa orang. Haji Alim rumah dah 5, tapi bini seorang aja. Kan? Contoh. Tadi baru cakap nak beli ride lagi satu kan. Contoh. Jadi mana orang yang mengaku bersyahadah, mana orang yang rajin mengimarahkan surau masjid tetapi tidak menunaikan zakat. Sedangkan itu adalah salah satu daripada perkara yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, melainkan dengan hak Islam. Artinya setelah mereka memperolehi keselamatan dan keamanan tersebut, kemudian mereka melakukan perkara-perkara larangan seperti pembunuhan, pencurian, penzinaan dan lain-lainnya sebagaimana, maka dijalankan ke atas mereka hukum pembalasan. Selain daripada itu juga, orang yang telah mengucapkan kalimah syahadah, mengaku sebagai seorang Islam juga, kalau melakukan jenayah dan sebagainya, mereka juga layak untuk dikenakan hukuman yang sepatutnya. Iaitu kalau mereka bunuh, maka mereka juga akan dikenakan hukuman bunuh. Kalau mereka mencuri, tangan mereka akan dipotong. Demikian pula kalau mereka berzina, mereka akan dirijam ataupun disebat. Begitulah seterusnya. Akhirnya pada hadis tersebut Rasulullah SAW menegaskan bahawa hisab atau perhitungan mereka tersebut adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti bahawa mereka yang telah mengucapkan kalimah syahadah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, maka darah dan harta benda mereka terpelihara dan terjamin, dan terserahlah hisab atau perhitungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada mereka itu benar-benar orang-orang yang mukmin sebab niat mereka melakukan yang tersebut itu kerana ikhlas kepada Allah, ataupun mereka orang-orang munafik yang melahirkan iman dan amal dengan niat yang tidak ikhlas atau kerana takut kepada perang atau sebab-sebab yang lain. Maksudnya terserah kepada Allah di situ adalah akhirnya amalan-amalan yang kita lakukan untuk menunjukkan bahawa kita telah menjadi seorang yang Muslim itu akan terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita benar-benar ikhlas atau kita tergolong dalam kalangan orang yang munafik. Wal-iyadu billahi min dzalik. Kerana tahu tidak ikhlas itu hanya kerja Allah Subhanahu wa taala. Islam hanya menghukum berdasarkan kepada yang zahir sahaja. Islam menghukum berdasarkan kepada yang zahir. Dah mengucap, dah sembahyang, dah zakat, dah puasa, dah haji, kan, tidak melakukan jenayah dan sebagainya, maka Islam menganggap bahawa mereka adalah Muslim yang baik. Sama ada benar-benar mereka beriman, menjadi seorang Muslim yang sebenarnya kerana Allah Subhanahu wa taala, maka itu terserah pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita untuk menghukum keislaman, nilai keislaman, keimanan seseorang. Nabi kata dalam hadis yang lain, nahnu nahkum ala zawahir. Maksud nahnu itu Islam menghukum seseorang berdasarkan apa yang nyata, apa yang zahir sahaja. Bukan hak kita untuk menilai
sama ada seseorang itu ikhlas ataupun sebaliknya. Kerana benda ikhlas itu adalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerja manusia. Hebat macam mana pun manusia, dia tidak ada hak untuk menghukum sama ada seseorang itu ikhlas ataupun tidak. Itu kadang-kadang kita, bila kita dah jadi ataupun kita menganggap bahawa diri kita baik tu, kadang-kadang kita cenderung untuk menghukum orang lain. Itu satu perkara yang kita kena elakkan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman. Suruhan ini ataupun perintah ini ditujukan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, mengaku beriman. Ijtanibu katsiran minaz-zann, hendaklah kamu menjauhkan diri kamu dari banyak bersangka. Sama ada sangka baik ataupun sangka buruk. Sangka baik tu okeylah kot. Sangka ni banyak sangka buruk. Kerana Allah kata inna ba'daz-zanni ismun. Kerana sebahagian besar daripada zon tu dia selalunya membawa kepada dosa. Yang ditakuti ialah bila kita bersangka buruk terhadap seseorang. Sebab kita rasa kita baik, maka kita mula menilai orang lain, sama ada baik ataupun tidak, setaraf dengan kita ataupun tidak. Itu satu perkara yang kita kena berhati-hati. Sebab itu Rasulullah SAW selalu menganjurkan kita untuk sentiasa beristighfar. Sentiasa beristighfar. Supaya kita sentiasa ingat bahawa kita ini adalah makhluk yang selalu berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa ujub sikit, rasa hebat diri sikit, maka istighfarlah. Orang puji sikit pun istighfarlah. Takut-takut pujian itu akan membawa kepada perbuatan ataupun perasaan riak, perasaan ujub dan sebagainya. Wala tajassasu, Allah menyambung, dan jangan kamu suka untuk mencari-cari aib. Ini zaman TikTok, zaman viral, zaman Insta, zaman Facebook ni. Allah kata wala tajassasu, jangan suka mencari keaiban orang lain. Kita dengar ujung-ujung telinga tentang si A tu, maka kita pun sibuklah cari dalam Facebook, dalam Insta, dalam apa. Betul ke cerita tu? Dah kita dapat link, kita terus kata betul, lalu kita sebarkan. Tak pasal-pasal dapat dosa. Share link je Ustaz, bukan saya tunjuk pun. Share link pun sama je lah. Itu kena hati-hati. Dan kan larangan ini telah jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka cari aib. Tapi itulah yang selalu menjadi sensasi kan. Menyebabkan kita selalu tengok TikTok, tengok Insta dan sebagainya. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati. Takut-takut kita dapat dosa kering begitu saja, dan dosa itu tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah kita minta ampun dengan tuan badannya. Dosa melibatkan orang lain, mengata orang lain dan sebagainya, dosa tidak akan diampunkan kecuali kita minta maaf. Dan kalau ikut saya, pendapat saya, kena minta maaf secara khusus. Dah kita mengumpat dia, kena sebutlah, aku mengumpat kau begini, gini. Kan?
Kita dalam internet tu macam mana kita nak minta maaf? Dalam WhatsApp, dalam Telegram, macam mana kita nak minta maaf? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kamu suka mengumpat antara satu dan sama lain. Dosa paling seronok untuk buat, kan? Jadi bahan perbincangan. Kalau setakat nak bincang CB 750 tak mengata orang, tak apa, kan? Bukan CBR lah Ustaz, CB. Okey lah tu, kan? Haji Azman Teguh, kan? Itu tak apalah. Ini kalau mengata peribadi. Balik kerja tadi, saya nak cerita contoh lah ni, tuan-tuan. Balik kerja tadi, balik rumah aja, saya didedahkan dengan satu kandungan TikTok pasal jenis melihat peribadi orang melalui tarikh lahir ni. Saya 14 hari bulan 9 1971. Siapa yang pandai, tengoklah. Kan? Ikutlah, nak kata apa pun, kan? Jadi adalah beberapa, adalah satu TikTok ni, kan? Dia pun berkata sesuatu lah tentang beberapa orang pemimpin politik dalam TikTok tu, berdasarkan kepada tarikh lahir. Ni gini, isterinya yang kebetulan juga pemimpin politik, gini, anaknya gini. Lalu saya fikir, isunya dia share dalam TikTok supaya dapat konten, kan? Kalau benda tu tak betul, dan memang tak betul pun, tak boleh percaya, haram percaya. Dengar boleh, percaya tak boleh, kan? Lepas tu kita share, tak termaksud mengumpat, kan? Asalnya mungkin dia nak share ilmu je lah, kan? Share ilmu, kan? Dengan ni kita tengok, betul lah dia ni gini, pemimpin ni gini. Ni tak rasa, tak tergolong dalam pengumpatan yang profesional, kan? Itu satu contoh lah. Banyak lagi contoh-contoh lain, kan? Mencari aib artis, selebriti, kan? Baru dituduh, belum terbukti bersalah, tapi kita share. Apa tujuan kita share? Kalau mahkamah dah menjatuhkan hukuman terbukti bersalah tu, mungkin kita nak bagi tahulah bahawa dia ni telah buat kesalahan gini-gini, so kena berhati-hati. Tapi baru dituduh, kan? Apatah lagi kita baru sahaja melepasi fasa berkempen baru boleh. Jadi terfikir pula saya, so kempen kita ni syar'i ke tidak? Kita yang share benda-benda tu termasuk orang yang syar'i ke tidak? Kan? Tak pasal-pasal jadi dosa 5 tahun sekali, bukan kewajipan 5 tahun sekali. Jadi kena sentiasa beringatlah, tuan-tuan. Ingatan untuk saya juga. Apatah lagi kita ni sebagai ahli masyarakat, yang orang pandang dan sebagainya. Jadi kena, siapa tak kenal Tuan Basri, kan? Bilal kita, cakap mesti betul punya, kan? Contoh, kan? Yang ada nama dia, jawatan. Allahu Akbar. Rasa nak pencin dah, kan? Nak tak jawatan lagi ni Tuan Idris, nasihat. Nanti Encik Nizam pula. Okey, kan? Jadi kena sentiasa beringat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini bukanlah menjadi perhitungan manusia ikhlas tidak ikhlas tadi. Tetapi menjadi perhitungan menjadi perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Kerja nak tentukan seorang ikhlas, tidak, itu bukan kerja manusia tapi kerja Allah. Kerana ia akan mengetahui rahsia, kerana ia yang mengetahui rahsia hati mereka yang sebenarnya. Manusia hanya menghukum menurut yang lahir, yang nampak di mata sahaja. Begitu pula halnya orang yang solat tidak berwudu, orang yang berjunub tidak mandi, orang yang makan di rumahnya waktu siang pada bulan Ramadan tetapi katanya dia berpuasa. Sekalian mereka yang tersebut adalah dipandang juga sebagai orang-orang Islam pada zahirnya, dan terserahlah urusan batin mereka yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini dalam hadis yang ke-8 akan memberikan sedikit sebanyak faedah kepada kita untuk kita sentiasa menginsafi akan tanggungjawab kita, apa yang sepatutnya kita lakukan. Sebaik saja kita bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggungjawab, kewajipan yang kita lakukan, ikhlas tidak ikhlas kita, semuanya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong dari kalangan mereka yang benar-benar beriman, mereka yang benar-benar ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan menjadikan semua amalan-amalan kita sebagai amalan yang memberikan pahala dan dipandang serta diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Nas.